Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa innama taqlubuha anta. Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum, rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sambung balik fadilat menuntut ilmu. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, Abu Lais berkata, saya telah mendengar Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid al-fara'ay majlisaini ahaduhuma yadhkuruna Allah wal akharuna yata'allamuna al-fiqha wa yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisini ala khairin wa ahaduhuma afdalu minal akhar. Amma haula'i fayad'una Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa man'ahum, wa amma haula'i fayata'allamuna yu'allimuna al-jahila wa innama bu'istu mu'alliman fa haula'i afdalu. Summa jalasa ma'ahum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi SAW masuk ke dalam masjid dan melihat dua majlis. Nabi masuk ke dalam masjid, ada dua majlis, majlisaini. Dia ada dua musanna di situ. Orang-orang berkerumun. Ini mafhum, selalu kita dengar hadis ni. Orang duduk berkerumun dua majlis ni. Orang duduk duduk berkumpul ramai-ramai dalam dua majlis. Yang satu majlis orang-orang berzikir. Jadi mana dalam masjid tadi itu satu, tidak disebut masjid apa, tapi satu kumpulan, satu kelompok duduk berzikir. Mungkin ahli tariqah duduk zikir lah, macam ahli tariqah kita duduk zikir kan. Sedang majlis yang lain pula orang-orang mempelajari fiqh dan berdoa mengharap rahmat Allah. Satu kumpulan lagi tentang mengaji fiqh, maknanya mengaji tentang ilmu agama. Talaki, tak ada kitab, maksud tak ada kitab. Maknanya orang-orang yang cerdik pandai yang dapat ilmu daripada Nabi, yang belajar daripada Nabi terus, maka mereka sampaikan pada orang lain. Jadi dikatakan fiqh, memahami agama. Di satu kumpulan di dalam masjid itu sedang berzikir, satu kumpulan sedang menuntut ilmu. Di dua kumpulan Nabi masuk, tengok dua kumpulan ni ada. Dan berdoa mengharapkan rahmat Allah. Maka sabda Nabi SAW, kedua-dua majlis ni baik. Nabi sebut dua-dua majlis ni elok. Majlis zikir elok, majlis ilmu elok. Dua-dua elok. Dan yang satu lebih afdal, utama dari yang lain. Namun dua-dua yang baik ini ada satu saja yang terlebih baik, yang lebih afdal daripada satu yang lain. Adapun mereka itu berzikir minta kepada Allah, terserah apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Adapun yang ini, maka mereka belajar dan mengajar pada orang yang bodoh. Sedang aku diutus sebagai guru, maka mereka ini lebih afdal. Kemudian Nabi SAW duduk bersama mereka. Nabi kata, yang berzikir ni bagus, duduk berzikir. Dan dia bermohon kepada Allah zikirnya itu. Sama dia terima tak terima itu cerita lain. Kalau ikhlas, Allah terima zikir dia. Kalau dia hanya lillahi ta'ala, Allah Ta'ala terima zikir. Tapi kalau buat zikir itu selain daripada itu, mungkin Allah tidak terima. Tapi orang yang menuntut ilmu ini nak mengajar pada orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Jadi yang ini lebih mulia, lebih afdal daripada ahli zikir tadi itu. Lalu Nabi pergi duduk kepada ahli ilmu, duduk dengar bersama dengan orang menuntut ilmu. Khulasah nak cerita dekat sini menyatakan ilmu itu terlebih penting daripada segala perkara. Jika ada perkara-perkara lain yang lebih afdal, namun bila ada majlis ilmu itu lebih penting. Kita tengah duk solat sunat, masuk-masuk nak solat sunat kan nak dengar ilmu,
Kita masuk tengah duduk zikir ke, tengah duduk zikir, kita duduk zikir, orang ada majlis ilmu, berhenti majlis ilmu. Jadi kita kena duduk dalam majlis ilmu tu, sebab Nabi SAW tak pergi duduk dengan ahli zikir. Nabi pergi duduk dengan ahli ilmu, duduk dengan tentang ilmu kerana menerangkan. Tu Nabi orang yang alim, sebab Nabi kata apa? Aku diutuskan sebagai seorang guru. Maknanya Nabi tu dia guru, bukan takat guru besar, segala guru-guru yang besar. Maknanya segala ilmu yang kita ada hari ini semuanya datang daripada satu susuk tubuh Habibullah, iaitu Muhammad SAW. Ilmu membaiki kenderaan ke, ilmu apa saja, perniagaan, penternakan, ilmu kepimpinan, ilmu rumah tangga, ilmu sains, ilmu fizik, matematik, semuanya pada Nabi SAW. Mana dia? Memanglah kita duk baca hadis berapa kerat sangat. Kita tak baca hadis, kita dengar hadis. Itu hadis-hadis yang biasa. Hadis-hadis yang banyak lagi, berapa juta hadis ada. Kita duk tengok hadis sahih, hadis hasan, hadis-hadis lain lagi, banyak lagi. Yang banyak yang kita tak jumpa. Kitab bukannya 1000, juta kitab. Jadi yang kita duk dengar ni jadi satu wakil yang mudah kita faham atas kehidupan kita yang disampaikan pada manusia. Namun hadis-hadis yang lain tu terlampau banyak. Itu. Jadi Nabi dia diutuskan sebagai seorang guru nak sampaikan kepada kita semua jenis ilmu. Ini kehebatan Rasulullah SAW. Di antara ahli zikir dengan ahli ilmu, pastilah Allah menaikkan martabat ahli ilmu. Sebab Nabi mengangkat martabat ahli ilmu, duduk bersama dengan mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila saya mempelajari satu masalah, maka itu lebih baik bagiku daripada bangun semalam penuh. Dia mempelajari satu masalah. Ada satu masalah, dia mengkaji, dia bertanya, dia mutalaah, dia tanya para guru, dia nak faham sungguh-sungguh masalah itu. Apa jua masalah? Itu lebih baik daripada dia duduk bangun malam buat ibadah. Hingga masalah yang berlaku dalam masyarakat ditinggalkan. Ini tidak. Bukan makna kita bangun malam tak bagus. Dua-dua bagus, dua-dua disayangi oleh Allah. Tapi antara dua ini, kereta Ferrari dengan Lamborghini, dua-dua bagus. Tapi mana lebih baik? Mungkin hak ni lebih baik sekali. Sebab apa? Kalau dia corner, dia tak ada lari. Hak ni kira ada lari sikit, 0.001 lari. Tayar dia satu selekoh yang tajam. Tapi kalau Lamborghini dia tak lari. Itu Aston Martin. Maknanya dia boleh bawa drift apa semua. Dia orang tahu mana lebih baik. Jadi itu kiasan yang kata apa, mudah kita faham. Pinggan kita nak beli. Pinggan mana lebih baik? Ni pinggan harga lebih kurang sama ya. Ni harga RM999.99. Ni harga RM999.98. Sama ya harga dia. Tapi mana kualiti paling bagus? Ni bercorak, ni tak ada corak. Tak ada corak ni lebih cantik. Sebab dia tak ada benda-benda lain. Mungkin kata orang macam tu. Sebab dia ni bahan dia tu asli. Ni campur sikit, ada sikit campur. 0.1%. Jadi mana ada yang baik. Antara orang yang duk bangun malam, yang hidupkan sepanjang malam, dengan orang yang memikirkan masalah ummah, masalah fiqh, masalah ilmu, inilah yang lebih afdal. Dua-dua cantik dah. Tapi mana antara dua ni lebih afdal? Maka orang yang memikirkan, yang ngaji masalah fiqh, masalah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tak bangun malam. Tengok daripada anak Imam Ahmad, tengok dah. Kalau aku dengar Imam Syafi'i ni, gurumu ni orang yang bangun malam, orang yang makannya sedikit, orang yang bicaranya sikit, banyak ibadah. Tapi bila Imam Syafi'i datang rumah Imam Ahmad, anak murid dia makan banyak. Makan banyak daripada luar biasa Imam Syafi'i ni. Bila malam, anak Imam Ahmad duk ngintai tengok, kata bangun malam tak tidur. Ni tak baring sambil duduk tangan atas kepala. Itu. Dia kepala duk buat apa kata? Tak bangun sampai subuh tak bangun. Tak bangun mulai pun, tak solat pun. Mana tak kena dengan anak dia bercerita pada Imam Ahmad. Nak dapat jawapan, kita tanya pada guru kita Imam Syafi'i, yang tanya, wahai Syekh,
Orang kata engkau ni orang yang zuhud, orang yang makan sedikit, makannya sedikit. Tapi semalam kamu makan banyak. Sebab apa? Apa kata Imam Syafi'i? Aku makan banyak kerana aku makan di rumah seorang orang yang dekat dengan Allah. Orang yang kuat takutnya pada Allah. Dan pastilah orang yang bertakwa kepada Allah, rezeki-rezekinya rezeki yang halal. Rezeki yang bagus, rezeki yang baik. Jadi aku makan daripada rumah orang yang bertakwa kepada Allah, rezeki itu rezeki halal, maka menjadi ubat kepada segala penyakit-penyakit aku. Itu aku makan banyak. Sebab aku tidak ada was-was, tak ada syak apa semua. Dan jadi penawar kepada penyakit-penyakit aku. Itu penyakit rohani terutamanya dan penyakit jasmani. Itu makan benda yang baik buat kita sihat. Sebab tu ubat ni membaikkan. Bukan dia melindungi painkiller. Bukan. Ubat banyak painkiller sekarang. Tapi nak ubat yang sebenar adalah membaikkan. Itu makanan. Itulah masuk pada mulut. Adik, kamu tak bangun malam? Aku tak bangun malam, aku memikirkan 100. Alhamdulillah, malam ni aku memikirkan 100 hal masalah ummah. Aku fikir siap dengan dalil, ayat Quran, hadis dan hujah para ulama, para guru-guruku. Lengkap semua. Itu makna lebih. Satu kita duk mikir, lebih mulia, lebih hebat daripada kita bangun 1000 malam. Duk mikir tentang ilmu. Lepas tu kita duk tengok sekejap. Tengok ilmu, dapat manfaat. Cari. Bila kita satu masalah, kita akan buka kitab-kitab yang lain. Maka kita akan dapat manfaat-manfaat yang lain. Itu orang yang dikatakan ahli ilmu. Dia memikirkan apa yang nak disampaikan. Nak membaikkan, nak membijakkan, nak buang kejahilan dalam masyarakat. Itu. Ini disebut oleh Abi Darda. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Kamu kini berada di mana amal perbuatan lebih baik daripada ilmu, dan akan datang masa di mana ilmu lebih baik daripada amal perbuatan. Itu. Dia tak faham apa disebut di sini, tapi nak menyatakan kamu kini berada di mana amal perbuatan lebih baik daripada ilmu, dan akan datang masa di mana ilmu lebih baik daripada amal perbuatan. Di mananya ilmu tu lebih baik daripada amal perbuatan, dan kadang-kadang ada perbuatan yang lebih baik daripada ilmu. Sa'id bin Al-Musayyab daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalu a'mali ala zuhril ardi salasatun, talabu ilmi wa jihadu wal kasbu, lianna talib ilmi habibullah wal ghazi waliyu wal kasibu siddiqullah. Amal yang utama di atas bumi ini ada 3. Amalan yang paling utama atas muka bumi ini ada 3. Dia akan mendapat semua. Keberkatan, rezeki, redha, takwa. Apa lagi? Banyak lagi. Kan? Apa dia benda 3 ini yang menjadi amalan utama kepada orang yang dimukallafkan, taklif kita sebagai manusia, sebagai khalifah atas muka bumi. Yang pertama, talibul ilmi, menuntut ilmu. Lepas tu orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, dia tidak akan terputus rezekinya sampai bila-bila. Tu orang menuntut ilmu, rezeki sentiasa ada. Bukan duit rezeki. Rezeki ni bukan duit. Rezeki ni barang yang bermanfaat kepada kita, urusan dunia akhirat. Kalau hari tu rezeki kita hanya makan sikit, lapar, makan sikit tapi lapar, maka lapar itulah rezeki bagi kita. Duit itu kita sebut balik perhiasan sahaja. Seronok mata memandang. Tengok duit seronok. Ada duit dalam poket sikit. Ada duit tak? Ada. Oh, seronok mata memandang. Seronok apa? Oh, boleh beli macam-macam. Kan? Itu. Boleh beli, boleh makan macam-macam. Seronok mata memandang. Tapi itu bukan rezeki sebagai perhiasan pandangan mata. Seronok orang duk tengok ada duit. Tapi rezeki yang sebenar, ma yanfa'u bihi, apa yang beri manfaat pada dia itu. Manfaat di dunia kebawa kepada manfaat akhirat. Jadi apa saja yang kita kata, kalau sakit itu memberi manfaat kepada kita atas muka bumi, ingat Allah Subhanahu Wa Taala hingga mengqarabin kepada Allah sampai ke akhirat, maka itulah dikatakan rezeki. Rezeki ini tidak kira apa saja. Rezeki siapa yang tahu? Hanya Allah saja yang tahu. Terputus rezeki bila mana mati. Israel cabut nyawa, maka kita tak ada apa dah lah. Itu kata rezeki lagi mana? Syekh Qadir Jalani sebut, aku tak heran tentang rezeki aku.
Kenapa? Selagi mana aku hidup, roh dalam badan, dikandung badan, lagi tu rezeki aku akan sampai. Itu dia tak pernah risau. Tengok tak ada masalah pun. Apa benda dia buat elok saja, dia tak risau. Ada gaji ke, tak ada gaji ke? Kan? Dia buat tetap. Amal ibadah dia buat. Usaha dia buat. Kerana usaha tu amal ibadah. Bukan usaha ini untuk kita dapat duit. Tidak. Kena kerja baru dapat duit. Tidak. Kerja kita ni amal ibadah. Allah suruh kita berusaha. Itu. Duit tak duit tu cerita lain. Itu piasan-piasan saja. Nampak dalam bank ada naik. Hari tu ada RM10. Naik pula RM3,000. Jadi masuk. Tukar-tukar saja. Benda yang ditukar-tukar saja. Sampai masa yang telah dirancangkan oleh konspirasi dunia sekarang ini nak menghapuskan sistem duit. Mula dah sistem hapuskan dinar. Ribuan tahun dia nak hapuskan sistem dinar itu. Kerana dia tahu sistem dinar sistem Islam. Apa yang sabit pada Islam dia nak hapuskan. Itu datangnya duit. Sekarang tak ada dah, nak guna kad saja. Dia akan mati. Sampai tak ada dah. Hingga sistem hanya dalam bank je. Kiraan naik turun. Padahal tak ada apa benda kita. Tapi dah ada dalam tu. Ada tak ada dah. Mana tak ada keberkatan hilang. Itu sajalah. Kita duduk risau. Hari-hari saya nak bertengok duduk risau. Nanti turun ke, naik ke. Itu. Jadi saham bukan salah. Adakah saham yang halal? Tafadhal. Tapi nak nyatakan gitu keadaannya, trending ni macam tu kan. Tu trading duit apa semua. Ini dalam satu bab yang kita perlu lihat kan. Yang pertama adalah orang penuntut ilmu, iaitu jadi keutamaan atas muka bumi ini yang Allah sayang. Yang kedua jihad fisabilillah. Berjuang ke jalan Allah, menegakkan agama Allah, berdakwah, menyampaikan risalah Allah, mempertahankan agama Allah, mempertahankan Rasul, mempertahankan segala apa yang Allah turunkan kepada kita. Itu jihad sungguh-sungguh. Dan usaha. Ini kata tadi, usaha kasab. Kita usaha tadi tu. Ini yang kita dituntut. Kenapa kerja? Usaha adalah benda yang utama. Allah suruh kita usaha. Sakit, memang Allah yang akan sembuhkan. Tetapi Allah kata apa? Tambah lagi satu perintah aku. Selain pada kamu redha dan tawakal padaku, aku berikan kamu kasab, iaitu usaha. Kita usaha. Kenapa kita usaha? Kerana Allah suruh. Bila orang yang berusaha ni tandanya takwa kepada Allah. Niat dia tengok. Tapi kenapa dia pergi buat kerja? Kalau tak kerja macam mana nak dapat, nak pergi makan anak bini? Ni salah. Tak kena, tak tepat dengan tujuan hidup yang sebenar Allah berikan pada kita. Sebab penuntut ilmu itu kekasih Allah. Kita nak jadi dia kekasih Allah, menjadi penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu ni jadi kekasih Allah. Kekasih Allah ni jangan kita baca memang sebut dengar biasa, kasih Allah. Tapi kalau orang yang takwa, dia tahu apa maksud kekasih Allah. Tabarakallah jalla wa ala, jadi kasih Allah. Kalau kita sultan, sayang pada kita, hari-hari nak tengok dia nak jumpa kita. Dan orang pun tak ni kacau kita. Jangan duk kacau dia ni sultan sayang dia. Jangan buat hal dia ni. Kan? Raja suka dengan dia. Raja ni sayang pada dia. Kalau hang buat hal dengan dia nanti hantuk. Itu maknanya orang risau. Ni kalau jadi kasih Allah, Sabbi isma rabbikal a'la. Maha tinggi. Ketinggian Allah ni bukan tinggi. Tidak, maknanya dialah yang segala-galanya, tidak ada tolak bandingnya di sisi mana-mana tempat dan makhluk, zaman dan masa. Ini Allah Rabbul Jalil Jalla wa'ala. Jadi kekasih Allah. Orang yang menuntut ilmu, kenapa tu orang suka menuntut ilmu? Sebab tu kata kenapa lah dia suka menuntut ilmu. Ada orang dia sepanjang hidup menuntut ilmu. Kenapa? Aku nak jadi kekasih Allah. Tua dah, daripada muda sampai tua menuntut ilmu saja. Pergi masjid, tak pun duduk di pesantren, duduk pondok sampai tua. Kenapa? Sebab dia beramal, aku nak jadi kekasih Allah. Dia nak dapat title kasih Allah. Ni kita lari. Kita lari daripada jadi kekasih Allah. Balik rumah, mak ayah pula awak lari anak. Anak elok-elok jadi kasih Allah. Tak boleh. Seolah-olah aku tak bagi hang kahwin. Itu. Hang tak boleh nikah dengan dia. Na'udzubillah min zalik, kena hati-hati perangai macam ini. Mungkin kita rasa senang atas muka bumi, kita rasa seronok ada depan mata.
Itu mak Imam Syafi'i dia kata apa, selagi hang tak selagi hang aku tak panggil balik, jangan balik. Imam Syafi'i jadi hebat sebab mak dia duk kata pada dia, jangan balik selagi aku tak panggil balik, pada kecil sampai besar. Pada kecil sampai besar. Akhirnya dah sampai waktu-waktu datang, jumpa kepada mak, apa dia seorang pendagang datang jumpa mak Syafi'i, kata, Syafi'i apa dia Muhammad kat mana sekarang? Nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad kat mana? Muhammad ada di Baghdad, masyhur namanya apa semua. Mak dia duduk kat Mekah. Duduk pergi buat Mekah. Jadi dia kata, bagi tahu dekat Muhammad, mak dia suruh balik. Berapa lama? Ini baru mak yang cerdik. Mak suruh balik. Balik. Bila balik, orang tu kata, ya Imam, wahai Syekh Imam Syafi'i, mak suruh balik. Bila mak suruh balik, dia pun usaha saya akan balik ke Mekah, bertemu dengan mak saya. Mak saya dah panggil balik. Saya rindu dengan mak saya. Baru dia balik. Baru dia balik, minta izin guru dia, saya nak balik. Jadi guru dia pun izin balik. Bila dia nak balik, orang Baghdad siapa tak kenal Imam Syafi'i, semua orang bagi harta pada dia. Ada bagi unta, berapa ramai unta? Katakan 100 ekor unta ada kat dia. Tu tak kira unta lagi, atas badan unta tu banyak harta-harta lain lagi hadiah. Imam Syafi'i tak tolak, dia terima habis. Terima. Lalu dia pun balik. Dia balik. Orang sebelum masuk ke bumi Mekah, orang pun sampai kepada mak dia, makcik, Imam Syafi'i Muhammad dah balik. Dia ada tu, nak sampai dah pintu Mekah. Apa tanya mak dia, kata apa? Dia bawa apa? Bukan mak dia pergi berlari, kita berlari. Tak salah kan? Tapi nak cerita kehebatan orang terdahulu muqarrabin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kekasih Allah. Dia nak beza tentang ilmu, tentang hati kita. Nak pilih jadi kekasih Allah, nak jadi kekasih manusia. Tu nak bagi faham ilmu. Ilmu ni ada ilmu tasawuf. Ilmu fiqh tu cerita ilmu tasawuf. Sekarang kita ngaji tentang ilmu tasawuf sufi, tentang bagaimana menjaga hati Allah dahulu, bukan benda lain. Bab hormat itu kewajipan, patuh itu wajib. Fala takulahuma ufin, tu tak boleh. Tapi nak mengatakan di sana ada lagi yang lebih besar. Tetap patuh pada mak dia. Mak tak pergi balik. Ini nak jadi mak ni kena ngaji pula. Bukan jadi mak gitu kahwin nikah, tidak. Kena ngaji bab jadi mak. Jadi isteri, jadi ibu. Jadi mak dia ni orang yang dididik dengan agama. Ayah dia meninggal waktu kecil. 2 bulan dalam kandungan, 2 tahun dalam kandungan mak dia. Bukan 2 bulan, 9 bulan, 2 tahun. Imam Syafi'i kata, dia kata, Muhammad buat balik apa? Buat balik ilmu ke? Tu. Dia buat balik benda lain. Ya Allah, makcik, kaya anak makcik sekarang ni. Kita, yang nak hang bawa kereta. Besar kereta anak hang. Dah pinjam lah. Pinjam kat bank tak boleh bayar ni. Sila akhir bulan kena tarik. Itu. Wah, tiap-tiap bulan kena pergi kerja. Cukup bulan baru dapat ke? Gaji. Imam Syafi'i tak ada kerja, nak ngajak. Dia nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak jadi kekasih Allah. Bila kita jadi kekasih Allah, mak kita jadi kekasih Allah, ayah kita jadi kekasih Allah, adik-beradik kita jadi kekasih Allah, masyarakat kita jadi kekasih Allah. Tempiah itu Allah Taala bagi. Mereka redha pada kita, kita redha pada mereka. Ini benda redha ni kena besar, kena fikir. Jadi bila sampai kata, wah subhanallah, makcik kaya anak makcik, unta atas ekor, atas pada unta banyak harta lain lagi. Bila dengar macam tu, apa kata mak Imam Syafi'i? Jangan bagi Muhammad masuk dalam bumi Mekah. Aku tak suka dia. Kita, ya ke? Lepas ni umur aku besar, lari mak kan. Baju tu, bajunya jubah. Habis. Jangan bagi masuk Muhammad. Cakap dengan dia, aku tak mau jumpa dia. Aku tak nak. Aku suruh dia pergi nuntut ilmu. Padahal bertahun-tahun, puluh tahun pergi nuntut ilmu. Memang dah masyhur. Mak dia pun tahu masyhur nama Muhammad bin Idris. Iaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Siapa tak masyhur nama dia? Muka dia tak kenal. Tapi nama dia dikenali. Dia Baghdad di Mesir. Orang yang hebat. Duduk di Baghdad lah. Bumi orang kata apa? Perpustakaan ilmu. Sebelum dirosakkan oleh Mongol tadi itu. Jadi duduk di sana. Kata aku tak mau. Aku suruh balik ilmu. Jangan balik harta. Kenapa? Jangan dia masuk bumi ini sampai dia habis. Hanya bawa ilmu dia pada aku.
Imam Syafi'i pun bila dah pergi kata, wahai Syekh, kata mak kamu jangan tak bagi masuk. Imam Syafi'i kata, kenapa pula tak boleh masuk? Tadi dia panggil aku balik. Dia kata dia nak ilmu saja, dia nak ilmu saja. Dia tak mau harta-harta benda ni. Imam Syafi'i hari tu juga, dia panggil penduduk Makkah, ambil semua harta ni, habis licin. Kutip semua. Yang miskin jadi kaya hari tu. Jadi kaya. Unta sekok dapat barang-barang dia berapa banyak. Jadi maknanya kalau satu kampung tu semuanya dah dapat. Dia bedakan habis semua hartanya, barulah dia masuk ke bumi Makkah. Tak masuk lagi, dia kata, beritahu mak aku, Muhammad datang hanya bawa tubuh badannya sahaja. Bila pergi balik, makcik, Muhammad nak minta izin masuk. Imam Syafi'i minta izin. Dia bawa apa? Dia hanya bawa tubuh badannya sahaja. Okey, baru dapat green light masuk. Baru masuk Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala jumpa mak dia. Hanya membawa tubuh badannya saja, iaitu orang yang muqarrabin dengan Allah. Mak dia hanya nak jadikan anak dia itu sebagai kekasih Allah. Mak kita nak jadikan anak kita, tepuk dada, tanya diri masing-masing, di manakah kedudukan yang kita nak letak. Ilmu maha luas. Mungkin ada orang faham, mungkin ada tidak faham. Terus menuntut ilmu. Kita takut benda baik kita buat membuatkan fitnah pada orang lain. Itu. Ilmu penting. Buat apa saja kena ada ilmu. Siapa yang menuntut, mana tadi? Itu penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan pejuang jihad itu waliullah. Orang yang berjuang di jalan Allah, bukan berjuang fisabi angkat perang pedang saja. Dia menyebarkan dakwah, turun ke lapangan, sebarkan ilmu, suruh orang bertakwa pada Allah, sebarkan kebijaksanaan, buang kejahilan. Mereka ini waliullah. Waliullah ni itulah wali dia. Ada yang wali saghir, ada yang wali akbar. Macam wali-wali songo, tu wali akbar. Tapi kerja mereka apa? Berjihad, menyampaikan dakwah, sebarkan Islam, Islamkan manusia, kenal Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali kutub, wali-wali apa lagi? Banyaklah wali-wali yang lain. Dia orang yang menyebarkan agama Allah ikhlas kerana Allah, semata-mata mencari redha Allah, turun ke lapangan manusia. Inilah dikatakan waliullah. Yang duk zikir belum lagi. Dia hanya jadi wali juga, tapi bahagian yang lain. Dan yang usaha kasab, siddiqullah, orang yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah. Ini masuk usaha. Orang yang berusaha, orang yang kasab usaha ini, mana mereka inilah yang sungguh-sungguh orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tahu dia hamba, dia perlu kepada asbab, dia berusaha. Kata Imam Abu Hanifah, dia usaha. Kaya dah dia. Orang yang hebat, tapi dia usaha. Dia buat apa? Dia jual baju-baju, ada gudang baju. Jekyll di zaman dia paling hebat sekali. Itu. Dia ada apa lagi? Bukan dekat ada gudang baju, dia ada kilang batu bata. Tu Imam Abu Hanifah. Orang yang hebat. Guru pada Imam Malik. Imam Malik pula guru kepada Imam Syafi'i. Anak murid Imam Abu Hanifah semuanya menjadi guru kepada Imam Syafi'i. Ini hebat di sisi Allah SWT. Mereka berusaha kerana mereka beramalkan menjadi orang yang benar di sisi Allah SWT. Betul, Nabi juga berniaga, Nabi juga menendak kambing, Nabi juga bekerja, hinggalah mendapat kerja yang baru, iaitu menjadi Rasul. Jadi Nabi tugas dia hanya menyampaikan Rasul. Itu orang menyampaikan tadi itu, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Aban bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Man talaba ilma li ghairillahi lam yakhruj minad dunya hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakuna lillah. Faman talaba ilma lillah fa huwa qasaimi naharuhu wal qaimi lailatu wa inna baban min ilmi yata'allamu ar-rajulu khairun mi ayakuna lahu abu Qubais zahaban fanfaqahu fi sabilillahi ta'ala." Siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Zaman ulama menyebut di akhir zaman ni banyak orang menuntut ilmu tapi bukan kerana Allah. Banyak benda-benda lain, antaranya disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, orang menuntut ilmu ni, jangan kita menuntut ilmu kerana nak cari harta.
Bila macam mana menuntut ilmu, dapat pangkat, dapat sijil, ada title, PhD, master ke apa sebab, maka dia mudah dapat duit. Dapat harta. Itu yang berlaku. Dan memang berlaku hari ini. Ada ilmu orang sebut-sebut nama dia, ada title ustaz, maka dia mudah nak cari harta. Nak cari pangkat kemuliaan, nak tunjuk ke orang. Ada manusia yang macam ini. Dan orang yang alim dia jelas nampak. Orang yang biak jelas. Cuma orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, orang awam ni mana dia tak nampak benda ini. Kerana mereka tidak meneliti kepada ilmu. Nabi sebut, siapa yang menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka tidak akan keluar dari dunia sehingga ilmu itu memaksanya untuk ikhlas kerana Allah. Dia menuntut ilmu semata-mata bukan kerana Allah. Jadi dia tidak akan keluar daripada ilmu ni melainkan hinggalah ilmu itu paksa dia menjadi ikhlas. Ini satu kelebihan Allah Ta'ala bagi. Ilmu ni boleh didik dia pula. Tak ada yang tu ilmu tu nak tunjuk ke orang, nak dapat kemuliaan, nak dapat harta dunia. Tapi bila mana dia tidak beramal tadi tu, mana dengan izin Allah, atas rahmat kasih sayang Allah, dia tidak akan keluar daripada muka bumi ini melainkan ilmu tu memaksa dia untuk ikhlas. Allah campakkan hidayah. Jadi beruntunglah orang macam ni. Kita takut, kita menuntut ilmu bukan kerana Allah, tak ada hidayah pula. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan siapa yang menuntut ilmu kerana Allah, maka ia bagaikan orang yang puasa siang hari dan bangun malam hari. Orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu hari itu, menuntut ilmu ganjaran, sebahagian ganjaran. Dia ada ganjaran-ganjaran lain. Mana antara ganjarannya adalah macam dia puasa siang hari, malam qiyamul lail. Tak tidak. Ini ganjaran bagi orang menuntut ilmu. Besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belajar satu bab ilmu agama lebih baik baginya daripada mempunyai emas sebesar bukit Abu Qubays lalu dibelanjakan fisabilillah. Dia ada harta sebesar bukit Qubays. Besarlah bukit Abu Qubays ni, bukan kecil. Harta emas ni besar. Emas jumpa seketul pintu pun kaya. 7 keturunan. 7 keturunan kaya. Ni bukit Abu Qubays, bukan kecil. Google tengok Abu Qubays hanya bukit besar mana. Kalau ada lah keluar, ataupun nama lain kan. Besar itu. Disebut pada ulama besar bukitnya. Kalau dia ada harta sebanyak bukit Abu Qubays, dan harta tu dia serahkan, dia infak, sedekah pada fi sabilillah, Allahu Akbar. Besar. Sebab tengok Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan, mereka ni berebut-rebut nak bagi harta, infak ke jalan Allah. Ketika Nabi minta siapa yang nak sedekah harta untuk fisabilillah, mereka ni lah berebut bagi harta pada Nabi SAW untuk diberjuang. Mana ganjaran besar. Ni kalau kita kata ada harta sebesar bukit Abu Qubays, sedekah pula pada orang, pada fisabilillah, maka ganjarannya besar. Tapi ada lagi lebih besar daripada itu, iaitu mengaji satu bab tentang ilmu. Dia lebih besar. Belajar satu bab tentang ilmu agama lebih baik baginya daripada mempunyai emas tadi itu. Lebih baik. Lebih baik ini maknanya afdalnya, tidak ada tolak bandingnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah saja yang tahu. Ini kelebihan orang yang mengaji ilmu. Abdullah bin Al-Mubarak ketika ditanya, sampai bilakah baiknya seorang itu belajar? Apabila kita kena mengaji, kena belajar? Jawabnya, selama kebodohan itu buruk baginya, maka di situ baik baginya belajar. Kita ni ada ke cerdik? Ada benda bodoh. Sebab tanda berkat antara, bukan tanda tu sebagai mutlak, antara tanda barakah ilmu, makin dia belajar, makin dia berasa bodoh. Padahal dia cerdik, tapi makin banyak dia berasa tak ada lagi, nak kena ngaji lagi, nak kena belajar lagi. Ini tanda barakah ilmu. Itu dia faham ilmu. Itu dia kaji ilmu mutalaah. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Akhirnya Abdullah bin Al-Mubarak ketika hampir mati, ada orang berada di sebelahnya yang mencetak ilmu daripadanya. Maka ketika ditegur dalam keadaan yang serupa ini masih saja menulis ilmu, jawabnya, kemungkinan ada kalimat yang berguna bagiku dan belum aku ketahui hingga kini. Itu. Abdullah bin Mubarak ketika hampir mati, ada orang berada di sebelahnya yang mencatat ilmu daripadanya. Maka ketika ditegur dalam keadaan yang serupa ini masih saja menulis ilmu, maksudnya ilmu, jawabnya, kemungkinan ada kalimat yang berguna bagiku dan belum aku ketahui hingga kini. Nak tulis lagi ilmu, tak kira lah mafhumnya sama ada
orang tu macam tuan guru Haji Zaman Zuhdi. Bila kita pergi tanya, Tok Guru ni masalah, dia dalam keadaan sakit ni, stroke. Tok Guru ada masalah, dia boleh tunjuk. Hampir tu kita muka surat sekian-sekian, buka ada masalah itu baca. Tu tuan guru ketika dalam keadaan dia dah nak habis dah. Hayat-hayat dia tu masih lagi. Ini kehebatan Allah berikan. Ataupun ketika dia dah sakaratul maut masih lagi nak menuntut ilmu. Dalam dia kata sakaratul maut dia boleh sampaikan ilmu pada orang lain. Dalam masa tu juga dia boleh menuntut ilmu. Ini yang Allah berikan. Ini mereka yang ada dikatakan tadi tu waliullah, orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri sendiri dengan izin Allah SWT. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajli rahmahul maghfirah wal barakah wa sallallahu ala di majlis. Allahumma faqihna fiddin wa lana bi ta'wil bi jannah muqim salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.